dan kita doakan kepada mereka-mereka pegawai-pegawai yang berada di hadapan. Kita doakan agar Allah SWT memberikan ketabahan ke dalam diri mereka dan juga dalam kesabaran dalam diri mereka untuk mengharungi cabaran yang ada sekarang ini. We appreciate your selfless efforts and contribution. Do take care of yourself during this difficult time. You are important. I believe your kindness, your sincere caring, and your braveness will help us get through this hard moment. Thank you for your service and support. May Allah bless you. Amin. Salute our frontline heroes. Thank you. Assalamualaikum semuanya, selamat datang ke rancangan Tanya Apa Saja. Kita baru saja diberitahu jam 5 petang tadi bahawa penutupan semua masjid di Singapura akan dilanjutkan hingga ke 26 Mac nanti. Dan ini juga bermakna solat jemaah dan juga solat Jumaat pada 20 Mac akan tergantung ataupun ditiadakan. Jadi malam ni saya menjemput dua tetamu untuk mendapatkan penjelasan seterusnya tentang pengumuman ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Mufti Negara Singapura kita, Dr. Naziruddin Muhammad Nasir. Selamat datang, Mufti. Terima kasih menjemput kami. Dan saya juga menjemput Dr. Nur Hisham Main, Pengarah Sokongan Penjagaan dan Perubatan Paliatif Hospital Besar Ng Teng Fong. Terima kasih doktor kerana sudi hadir malam ni. Terima kasih. Bila saya mendengar tentang penutupan ini dilanjutkan, Mufti, apa selain daripada untuk melindungi para jemaah, sebenarnya apa yang menyebabkan lanjutan ini? Pada pengumuman awal di bila mana masjid ditutup selama 5 hari, tujuannya adalah untuk membersihkan masjid kerana ada beberapa jemaah yang telah menggunakan masjid di Singapura, mendatangi masjid dan sebagainya, tapi mereka telah test positif bagi COVID-19. Dan harapan kami pada waktu itu kerana keputusan untuk menutup masjid satu keputusan yang sangat-sangat berat. Kami telah terangkan bagaimana sebelum itu pun kita telah berbincang dengan pihak masjid, pemimpin-pemimpin masjid. Antara matlamat kita adalah supaya tidak perlu menutup masjid. Tetapi apabila keputusan itu perlu dibuat, ia satu keputusan yang sangat berat dan kita sangat-sangat berharap bahawa keadaannya terkawal dan tidak perlu dilanjutkan penutupan masjid. Tapi apa yang berlaku dalam tempoh penutupan selama 5 hari tersebut, timbul beberapa kes baru dan juga maklumat-maklumat baru yang telah dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan. Di antaranya yang paling kritikal adalah mereka yang telah dites positif selama 5 orang. Mereka telah pergi ke banyak lagi masjid-masjid setelah mereka pulang daripada pertemuan tabligh di seberang tambak, dan kemudiannya penggunaan kepada masjid itu boleh menyebabkan penularan-penularan yang baru. Dan pada masa yang sama kita juga lihat di negara rantau ini, mereka yang telah hadir pada majlis yang sama juga, kes-kes positif COVID semakin meningkat. Jadi ini bermakna bahawa ada kemungkinan penularan itu berlaku di kalangan jemaah, dan sekiranya masjid dibuka semula, dia menjadikan kemungkinan itu lebih kritikal lagi. Dalam erti kata, mungkin jemaah-jemaah lain akan terjangkit dengan COVID-19, khusus golongan tua ataupun warga emas yang merupakan jemaah masjid yang sentiasa ke masjid. Jadi untuk memastikan penularan itu tidak berlaku, kami dinasihati oleh Kementerian Kesihatan supaya meneruskan penutupan selama 14 hari secara keseluruhannya, kerana ia merupakan satu incubation cycle bagi transmission COVID-19, dan itu dapat sekurang-kurangnya mengawal penularan daripada kes-kes yang telah dipastikan positif. Dan saya kira ini satu keputusan yang sangat-sangat berat. Saya secara prinsip saya berterus terang bahawa masjid ini bukan rumah saya, bukan rumah kita. Kita dalam Al-Quran disebutkan itulah masajidullah, rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi pada hakikatnya kuncinya bukan pada saya untuk membincangkan dari segi penutupan. Tetapi pada masa yang sama, kita bertanggungjawab untuk membuat keputusan sama ada kita menjadikan masjid itu tempat yang selamat supaya jemaah dapat datang dan menjalankan ibadat dengan selamat, ataupun kita membiarkan jemaah datang ke masjid khususnya golongan warga emas dan sebagainya yang lebih berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19. Kita tahu bahawa ada kemungkinan besar mereka boleh menerima jangkitan tersebut dan kemudian membawa kemudaratan kepada mereka. Dan kemudaratan itu dalam bentuk kesakitan, penyakit jangkitan COVID-19 dan kemudian yang telah berlaku di banyak negara lain membawa pada kematian. Saya kira kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat isu ini dan memastikan keputusan yang dibuat keputusan yang membawa kepada kebaikan dan menghalang daripada kemudaratan. Dan langkah yang bertanggungjawab dalam situasi ini adalah untuk memastikan kita mengawal penularan tersebut di dalam masjid. Oleh itu keputusan telah dibuat untuk mengambil nasihat Kementerian Kesihatan untuk meneruskan penutupan masjid supaya tidak berlaku penularan tersebut. Saya tak dapat bayangkan bila masjid-masjid menjadi kelompok di mana penularan COVID-19 itu berlaku kerana kita banyak masjid kat Singapura. Adakah mudah bagi seseorang untuk menjangkiti COVID ini di masjid dan bagaimana kita boleh berjaga-jaga? Dari segi pendapat dan pengetahuan kami pada masa sekarang, kita boleh melihat di mana di negara-negara lain, terutama di mana puncanya penyakit COVID ini di tanah besar China, didapati ramai yang terkena penyakit ini. Jadi dari segi mudah dijangkiti, kita boleh melihat kalau kita tak berjaga-jaga akan mudah dijangkiti semua orang. Jadi kalau kita nak melihat di masjid-masjid kita, kita boleh mengatakan mungkin kita perlu satu orang saja yang mungkin terkena penyakit ini. Dia mungkin berasa demam, mungkin ada batuk-batuk sesama dan dia terus menuju ke masjid mengerjakan ibadah dia. Orang macam dalam keadaan begini mudah menjangkiti kepada orang lain. Dan terutama sekali kalau dia tak menjaga kebersihan diri, mungkin bersin kat tangan ke dan tak mencuci tangan seterusnya, itu boleh memudahkan jangkitan penyakit virus ini. Jadi dari segi berapa mudah kita melihat mudah kalau kita tak berjaga-jaga. Tetapi masalahnya kalau orang mungkin pada peringkat awal mungkin demam saja, belum mungkin bersin atau batuk sikit-sikit je, ataupun mungkin sakit kerongkong je, mungkin pada masa itu orang berfikir mungkin ini penyakit biasa, flu biasa. Jadi mereka pun ingat masih boleh mengerjakan kerja-kerja harian, pergi ibadah dan dari situ dalam keadaan begini dia masih boleh menjangkitkan orang lain. Tetapi kalau kita nak menghindarkan daripada dijangkitkan kepada orang lain, yang penting orang-orang yang rasa tak sihat tu mesti berehat di rumah dan juga berjumpa sama doktor pada masa awal. Dia boleh mendapat rawatan dan mungkin doktor boleh memeriksa dan mungkin boleh meneliti adakah orang ni mungkin terkena jangkitan penyakit COVID ni atau tidak. Seterusnya, kalau orang tu didapati bukan, kita melihat ni ada orang mungkin mendapat cuti sakit 5 hari. Tetapi kalau kita tak menghabiskan masa 5 hari tu kat rumah tetapi masih nak teruskan kerja tu, itu menjadi masalah. Pasal orang kata tu mungkin pada masa yang dah tak ada demam boleh keluar sikit, tetapi pada masa itu kita pun tahu mungkin masih mengangkat virusnya dan juga boleh menjangkitkan kepada orang lain. Jadi dari segi itu kita boleh melihat kalau boleh, kalau tak sihat tu janganlah keluar di dalam rumah. Jadi kalau setiap orang tu menjaga diri dan memantau pendirian mereka, tengok sihat ke tak sihat, mungkin kita boleh menghalang dan mencegah daripada virus ni pada menjangkit. Jadi kalau orang tu tak ke masjid mungkin tak akan menjangkitkan orang lain. Tapi kita tahu kalau di mana ramai orang ada tu, lagi mudah virus ni boleh menjangkitkan orang lain. Saya rasa Mufti ini satu perkara yang tak pernah terjadilah di Singapura, di mana kita tutup semuanya sekali ini. Saya rasa ramai yang tak terbiasa dengan perkara ini. Banyak sangat soalan dalam fikiran saya. Yang pertama adalah solat Jumaat. Kerana apa? Jika 20 Mac tu kita tak dapat solat Jumaat, itu bermakna ada 2 kali. Besar kemungkinan tak
dia akan dilanjutkan hingga solat Jumaat yang ketiga kali, dan jika ia berlaku, apa hukumnya? Kita semua tak pergi solat Jumaat dah 3 kali ni. Pertama, apa yang kita alami bukan kita lihat ini masalah penularan COVID ini satu masalah global, dan sekarang ini telah menjejas banyak negara lain termasuk negara-negara Islam di Timur Tengah, dan mereka juga telah sama ada keluarkan fatwa yang membolehkan penutupan masjid dan penangguhan solat jemaah dan Jumaat, ataupun mereka telah tutup masjid mereka dari banyak negara seperti di Kuwait, di Jordan, di Syria, di Iraq, sekarang ini juga di Malaysia dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu isu yang dihadapi oleh banyak masyarakat Islam, dan saya kira keseluruhan masyarakat Islam ini akan tentu terkesan dengan penutupan masjid dan tiadanya solat berjemaah dan Jumaat, dan ini boleh menimbulkan kegelisahan dan kesedihan dalam hati kita. Dan benar juga ramai mungkin tertanya-tanya apakah berlaku sekiranya kita tidak dapat sunaikan solat Jumaat, apatah lagi kalau sekiranya 3 kali. Saya nak katakan dari awal bahawa walaupun kita berusaha untuk membuka masjid selepas 14 hari tutup atas nasihat Kementerian Kesihatan, itu tempoh yang diperlukan sekurang-kurangnya, tapi itu tetap bergantung kepada situasi. Kalau situasi makin menular ataupun keadaan menjadi lebih kritikal, mungkin masjid perlu tempoh itu perlu dipanjangkan. Tapi itu sesuatu yang belum kita ketahui pada hari ini. Namun yang penting adalah jadi kalau dipanjangkan dan mungkin tak ada solat Jumaat yang ketiga, itu menjadikan satu kekhawatiran. Tapi saya nak menjelaskan di sini bahawa hadis-hadis yang menyatakan tentang tak pergi sembahyang Jumaat 3 kali dan akibat ataupun kemurkaan Allah SWT, hadis tersebut banyak disalahfaham oleh ramai orang lah. Biasanya kita dengar kalau tak pergi sembahyang Jumaat 3 kali, jangan sampai miss 3 kali. Betul, kena cop. Ya, hatinya ditempel oleh Allah, taba'allahu ala qalbi. Tapi dalam 2 riwayat hadis tu yang membincangkan isu ni, kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali, satu riwayat mengatakan tahawunan biha, bermakna dia menganggap remeh solat Jumaat tersebut. Maknanya dia ponting lah. Tak ada sebab dia ponting. Dan hadis yang kedua, min ghairi darurah, tak ada keuzuran, tak ada sebab untuk dia tidak pergi sembahyang Jumaat. Itu yang menjadi isunya. Tetapi dalam situasi sekarang yang kita hadapi, masjid-masjid tidak boleh mengadakan solat Jumaat. Bukan ada solat Jumaat tapi tak pergi. Tidak boleh mengadakan solat Jumaat kerana darurat yang kita hadapi pada hari ini, situasi penularan virus dan kemungkinan jemaah di masjid itu boleh menyebabkan penularan, maka membawa bahaya dan mengancam nyawa manusia, kerana boleh membawa kepada kesakitan dan juga kematian. Maka itu bukan termasuk dalam hadis ini. Dia bukan sesuatu yang kita kata ada masjid buat solat kemudian kita sengaja tak nak pergi. Ini adalah masalah isu masjid terpaksa ditutup. Jadi tidak termasuk dalam hadis ini. Jadi saya nak memberikan saya harapkan satu ketenangan kepada masyarakat Islam kita bahawa walaupun kita tidak dapat menunaikan solat Jumaat, ia bukan merupakan balasan seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi SAW, kerana dengan jelas hadis itu mengatakan dia tidak pergi kerana dia malas nak pergi. Bukan dia tidak pergi kerana tak boleh pergi, kerana masjid pun tidak menjalankan solat Jumaat. Tapi pada masa yang sama, kadang-kadang kita tekankan isu fikih, maknanya pergi masjid sembahyang Jumaat. Kita masih boleh teruskan walaupun tak ada solat Jumaat kerana sebab ini, untuk mendapat nasihat-nasihat Jumaat, untuk mendapat peringatan-peringatan agama. Itu yang diusahakan oleh pejabat mufti di Majlis Agama Islam Singapura. Jadi hari Jumaat kita akan keluarkan mesej-mesej Jumaat, bahkan tazkirah ringkas yang dirakam seolah-olah khutbah, tapi bukan khutbah sebab tak ada solat Jumaat. Itu masih boleh berterusan. Dan kemudian kita solat zuhur di rumah, ataupun di mana saja kita berada, solat zuhur 4 rakaat. Jadi kita tidak lupakan tanggungjawab, tapi kita sesuaikan kerana kita berhadapan dengan situasi yang tak membolehkan kita untuk melaksanakan seperti mana yang biasa kita lakukan. Bila tempoh pengeraman tu, incubation tu sudah selesai, dan misalnya jika masjid boleh dibuka kembali,
bagaimana agaknya bentuk solat jemaah kita dan bentuk solat Jumaat kita nanti? Kerana ramai yang masih akan ke masjid kan? Adakah perubahan adjustment yang akan dilakukan? Ya, jadi bila kita meneliti penularan virus dan kemudian aktiviti di masjid, kita pasti perlu membuat penyesuaian-penyesuaian. Kita perlu adapt, menyesuaikan diri kerana perlu kita mengambil langkah-langkah berjaga-jaga kerana walaupun tempoh itu telah selesai, tidak bermakna dia risiko tu dah terus hilang. Sebagai contoh, kita gunakan konsep pertama density ataupun kepadatan, maknanya ramainya orang. Kita perlu cuba untuk mengurangkan kepadatan dalam dewan masjid. Jadi ada beberapa langkah, sebagai contoh, kita akan cuba di beberapa masjid untuk menjarakkan saf di antara saf. Jadi ada jurang saf itu lebih daripada biasa, mungkin 2 saf dan sebagainya. Itu akan dibincangkan oleh pihak masjid-masjid di Singapura. Yang kedua, beberapa langkah sebelum masuk masjid pun, termasuk mengambil temperature, suhu badan, kemudian juga untuk kita tahu siapa yang datang. Kerana mungkin doktor mungkin boleh terangkan nanti pentingnya untuk contact tracing, tahu siapa yang berada di masjid. Jadi kita boleh isolate satu masjid kalau berlaku kes. Tak perlu tutup semua masjid. Yang penting juga adalah duration, masa kita luangkan di dalam masjid sebagai contoh. Jadi ini perlu disingkatkan kerana ia boleh mengurangkan risiko jangkitan. Jadi antara saranan kita insya-Allah adalah kita pun telah mulakan sebelum ditutup masjid meringkaskan khutbah Jumaat dengan ringkas-ringkasnya supaya solat itu dapat disempurnakan dengan jauh lebih cepat. Tetapi yang penting adalah message dalam khutbah itu walaupun dia ringkas dan padat, tetapi kita menyediakan message yang lebih terperinci di online dan sebagainya. Jadi walaupun ada penyesuaian pada solat Jumaat tersebut, kita harap masyarakat tidak hilang message yang boleh diketengahkan kalau dibandingkan dengan Jumaat-Jumaat biasa. Itu semua adalah penyesuaian yang perlu kita buat di Majlis Ugama Islam Singapura, Pejabat Mufti dan juga oleh masyarakat. Kita harap gandingan tersebut dapat mengekalkan kerohanian kita walaupun kita perlu buat penyesuaian yang tertentu. InsyaAllah. Ini keadaan di Singapura. Kita juga ada beberapa gambar keadaan di luar negeri yang juga mengambil langkah-langkah sama seperti kita, negara-negara Islam. Ini adalah gambar di Mekah dan mereka ini waktu dibersihkan kalau tak silap saya. Saya ingin sekali mengetahui bila satu kemestian ke masjid. Sekarang saya baca statement ini mengatakan dah tak boleh lagi bawa telekong dan sejadah tidak lagi akan edarkan di masjid. Kita terpaksa kita harus bawa sejadah dan juga telekong kita sendiri. Ini kepentingan ini apa, doktor? Kenapa harus kita sampai melakukan perkara ini? Okay. Dari segi bagaimana kita nak menghalang atau mencegah orang daripada menjangkiti orang lain, kita tahu kalau kita berkongsi barang-barang, kita mudah dijangkiti. Pasal kalau seumpamanya kalau telekong tu digunakan oleh orang yang dihidapi penyakit virus ni, seterusnya kalau telekong tu tak dicuci dan orang lain terus menggunakannya, dia boleh tahan lama di situ. Boleh bertahan dalam beberapa jam. Jadi kalau tak dicuci, tak dibasuh, orang seterusnya yang terus menggunakannya boleh dijangkiti. Jadi itu pasal perlu dikirakan, kalau boleh bawa sendiri, guna sendiri, jangan berkongsi kalau boleh. Bila saya melihat kan di keadaan Singapura, kita tidak ada keadaan yang sampai terlalu ramai orang yang berjangkit. Saya melihat pandemik ini ada beberapa fasa. Mungkin doktor dapat terangkan fasa-fasa bila ada global pandemic macam ni. Kita melihat sekarang kita dalam fasa kedua. Fasa yang pertama tu di negara China, di mana kita boleh melihat daripada satu provinsi di Hubei terus menular sampai beberapa provinsi lain di China yang terganggu dan beberapa ratus orang yang menghidapinya dan juga yang
mungkin sampai mengancam nyawa sampai yang meninggal. Dan seterusnya kalau kita melihat di fasa kedua sekarang kita boleh melihat di mana di banyak bahagian Europe daripada Germany, daripada Spain, Itali semua dijangkiti. Di mana sekarang bukan kita boleh melihat sampai ada lockdown di antara-antara negeri ini. Di Singapura bagaimana pula? Kita boleh melihat pada permulaan ada beberapa kes dia meningkat buat sementara, kemudian macam nampaknya macam keadaan dah elok sikit, stable gitu. Stable Tapi sekarang kita melihat lebih banyak lagi keadaan. Sekarang kita mendapati dalam mungkin belasan punya nombor 14, 12, 13 dan kita pun boleh mengatakan kita pun menghadapi keadaan di mana kes-kes yang kita dapati sekarang ada kes-kes yang diimport mungkin daripada Amerika Syarikat, United Kingdom dan seterusnya lah. Dan itu pentinglah. Jadi kalau kita melihat, kita boleh melihat di mana fasa pertama dah sampai ke muncak dia, kemudian dia reda, belum reda habis ni, masih tengah reda fasa pertama, tetapi yang fasa kedua dah bermula. Adakah kita dah tiba di kemuncaknya? Sekarang kita tak boleh mengetahui sampai mungkin berapa hari lagi atau mungkin berapa minggu lagi, kita tak pasti. Jadi kita mesti bersiap sedia. Adakah akan sampainya fasa ketiga? InsyaAllah tak adalah, tapi kalau terjadi kita mesti kirakan buat persiapan. Okey. Walaupun kita dah tutup masjid kan, Mufti, saya melihat masih ada lagi mereka yang mengambil peluang untuk berkumpul untuk acara-acara agama. Misalnya saya terbaca pada hari Ahad tempoh hari, mereka yang berkumpul di Batam misalnya, mereka ada acara-acara agama. Apa nasihat Mufti dalam hal ni? Ya. Nasihat saya adalah bukan nasihat lah, sebenarnya rayuan saya. Saya merayu kepada masyarakat Islam Singapura dalam suasana penularan wabak ini, dan kemudian kita tidak tahu langkah-langkah yang diambil oleh negara lain. Mungkin mereka mengambil langkah yang baik, alhamdulillah. Tapi kita tidak tahu, dan saya rasa atas dasar itu saya merayu supaya jangan pergi ke keramaian ataupun perhimpunan-perhimpunan sedemikian, kerana risikonya ada. Dan saya kira walaupun saya yakin mereka yang pergi itu niatnya baik, niatnya nak beribadat ataupun berzikir, berdoa. Tetapi agama tidak pernah memisahkan keperluan kita peribadi dengan kesan, implikasi perbuatan kita ke atas orang lain. Agama Islam ni begitu agama yang begitu indah, dia tidak memisahkan. Apa sahaja yang kita buat untuk diri kita, kita perlu fikirkan Kerana itu saya sangat rasa kagum dengan panduan-panduan Nabi SAW. Seolah-olah memberitahu kita tentang peranan kita sebenarnya, tanggungjawab sosial kita. Jadi pernah hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memakan bawang putih ataupun bawang, man akala thawman aw basalan. Ini cerita makan bawang dengan bawang putih. Mungkin kita jarang dengar. Kata Nabi, fal ya'tazilna, dalam satu riwayat, fal ya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baiti. Kalau awak makan bawang atau bawang putih atau bawang, jangan dekati kami. Jangan datang ke masjid kami, duduk kat rumah. Ini masalah makan bawang, bukan masalah virus. Maknanya kerana bawang itu atau bawang putih memberi satu bau yang tak sesuai. Kalau dia mengganggu our comfort ataupun apa istilahnya, kita duduk tak selesa, keselesaan kita. Dia tak membawa mudarat yang kata orang hurt kita sebagainya, tetapi dia mengganggu keselesaan kita. Kalau itu kata Nabi SAW, jangan datang ke masjid, duduk di rumah. Apatah lagi kalau kita tahu bila kita datang ke sesuatu keramaian, walaupun niatnya baik, macam sahabat tadi ataupun sesiapa yang nak datang ke masjid nak ibadat, tapi dia makan bawang atau bawang putih, jangan datang. Sama juga dalam kes ini, nak datang beribadat tetapi mungkin dijangkiti, walaupun kemungkinan, dan para ulama dalam banyak fatwa kes COVID ini telah menjelaskan walaupun ia satu kemungkinan, tetapi kerana penularan itu sangat berkesan, maka dia seolah-olah seperti satu hakikat realiti. Kita perlu terima dari perbincangan fikih. Ini bermakna kalau datang pada perhimpunan sedemikian, ada kemungkinan dijangkiti, kita anggap seolah-olah dari segi hukumnya macam dijangkiti. Kemudian kita balik kat Singapura pula. Sedangkan kita dah ambil banyak langkah-langkah di Singapura, kita tutup masjid, bahkan tutup masjid demi untuk
menghentikan penularan atau risiko penularan. Tapi kalau ada yang datang, masjid kita dibuka, kemudian dia datang balik, itu saya kira satu langkah yang tidak cekap dan tidak beramanah lah. Dan ada juga hadis Nabi SAW yang sangat penting, tidak sempurna iman seseorang yang tidak beramanah, tidak sikap amanah. Amanah ini dengan keimanan dia sangat rapat. Dan amanah ni maknanya tanggungjawab kita terhadap orang lain juga. Jadi rayuan saya adalah jangan pergi sama sekali buat masa ini kerana risiko-risikonya terlalu besar. Terlalu tinggi. Dan kalau kita orang yang beriman, yang bertanggungjawab, kita akan tahu bahawa ini sesuatu yang harus kita elakkan sama sekali. Baik. Kita akan berhenti sebentar saja dan saya ingin kumpulkan soalan-soalan anda. Kalau anda ada soalan, silalah letak di ruang komen dan tolonglah bantu share rancangan live ni kepada rakan-rakan dan jangan miss live ni kerana penting sangat saya rasa informasi yang hendak kita kongsi ni. Jadi kita berhenti sebentar, saya akan kembali selepas ini. Let's keep calm. Don't spread falsehoods, but instead spread peace. You got extra, you help those who are your neighbours around you, regardless of their ethnic backgrounds. Avoid hoarding unnecessarily. Umar ibn Abdullah reported that the Prophet ﷺ said, "No one hoards, but those who are in error." So technically, one of the reasons as to why hoarding is prohibited in that sense is because it will affect other people. What happens when somebody who wants to buy it, who needs it, but they cannot have access to that? So that can actually cause harm to other people. Buy only what you need, take only what you need, and always be considerate of other people. Show our appreciation and pray for them, to our frontliners, especially they are fighting, they are doing the frontliners thing. May Allah protect us all, inshallah. Let us show our unity and strength and love as one people, as Muslim. Prophet Muhammad SAW taught us that actually we should show mercy, we should show care about others. As much as we want to take care of ourselves, we should also care for everyone, regardless of ethnicity, regardless of religious background. At the end of the day, we are going through this as one people. That might be the final year. Italy banyak pasal they couldn't cope. They just like ICU. Dan kita doakan kepada mereka-mereka pegawai-pegawai yang berada di hadapan, kita doakan agar Allah SWT memberikan ketabahan ke dalam diri mereka dan juga dalam kesabaran dalam diri mereka untuk mengharungi cabaran yang ada sekarang ini. We appreciate your selfless efforts and contribution. Do take care of yourself during this difficult time. You are important. I believe your kindness, your sincere caring, and your braveness will help us get through this hard moment. Thank you for your service and support. May Allah bless you. Amin. Salute our frontline heroes. Thank you. Baik, selamat kita bertemu lagi. Doktor, bila zaman SARS, saya masih ingat lagi pada waktu itu, tak ada masjid tutup. Kan, kita tidak padahal mungkin ramai yang ingat SARS tu lebih berbahaya kan, tapi mengapa hari ini dengan COVID ni keperluan untuk membuat semuanya ini, menutup masjid, memastikan bila ia membuka kan, macam-macam penyesuaian yang harus kita lakukan. SARS, kalau kita ingat kembali siapa bekerja waktu SARS dulu, saya setuju tak ada macam masjid tutup. Tapi kadang masa itu pun berlainan di mana kita melihat mungkin mereka yang dijangkiti sakit SARS dahulu banyak yang mungkin jatuh sakit tenat sampaikan yang mati ramai juga. Tetapi pada masa sekarang ni berlainan kita melihat penyakit COVID ni memang mudah dijangkiti tetapi tak mendatangkan kematian seberapa banyak macam penyakit SARS. Tapi walaupun begitu kita tak boleh menganggap ni macam penyakit flu biasa. Pasal kalau kita menganggap flu biasa kita akan mengambil terlalu senang. Dan seterusnya ini akan mungkin menjangkiti orang lain dan kita akan melambatkan daripada diri kita mendapatkan rawatan daripada doktor-doktor. Jadi dari situ kita perlu mengambil beran daripada segi kesihatan kita dan juga mungkin kesihatan orang di keliling kita. Di mana kita nasihatkan mereka kalau tak sihat pergi jumpa doktor lekas dan juga sentiasa untuk memantau diri sendiri. Jadi kita tahu bila kita tak sihat tu terus ambil rehat ataupun berjumpa doktor lah.
pada masa sekarang ni saya rasa pasal kita tak mengetahui berapa teruk mungkin pasal kita tak mungkin nak mendalami kita punya pengetahuan dari segi penyakit ini daripada mungkin orang-orang yang mungkin di rumah atau di mana-mana, dan mungkin pada masa permulaannya kita pun mengatakan mungkin ni macam penyakit flu. Jadi kita terlalu ambil senang lah pada pendapat saya. Jadi itu pasal pada masa sekarang bila kita melihat dah ramai orang dah terkena, dah jadi pandemik, baru kita sekarang nak kalang kabut. Saya pun berasa mungkin pada masa sekarang ada orang panik, kita melihat orang buat panic buying semuanya dan seterusnya. Tapi ini menunjukkan bila kita dah terkena baru kita nak ambil langkah. Saya rasa mungkin antaranya mungkin orang rasa cemas. Ini yang saya nak tanyakan bagi mereka yang mungkin tak tahu sama ada mereka terjangkit. Kerana apa? Kita ada 10 masjid yang dilawati mereka yang sudah pun terjangkit kan. Jadi bagi mereka yang tidak pasti sama ada mereka terjangkit, apa yang mereka harus lakukan? Sifat cemas ini saya rasa harus kita bantulah. Kadang sekarang memang luar biasa. Jadi kalau kita terasa kita mungkin dah terjumpa seseorang yang mungkin terkena penyakit ini, pertama sekali kalau memang ada orang tu dah confirm, kita ketahui bahawa pihak-pihak ministry daripada Ministry of Health, Kesihatan akan datang dan akan menelponi kita untuk memberitahu kita perlu di kuarantin. Ini kalau kita mungkin berjumpa ataupun berinteraksi sama orang yang memang dikonfirm mendapati penyakit COVID inilah. Bagi lain-lain yang mungkin di masjid tetapi tak berjumpa sama orang ni, mungkin perlu kalau tak diberi notis jangan keluar rumah, mungkin perlu menjaga diri sendiri. Kalau kita macam ke masjid tetapi masjid tu pada masa kita berada di sana orang tu tak ada di sana, mungkin ada risiko sedikit tapi risiko tak berlebihan daripada orang-orang lain. Jadi lebih baik duduk kat rumah lah. Itu nasihat doktor. Nasihat saya adalah gini, jaga diri kita, kita ambil suhu badan kita, daily temperature taking kita menamakan, dan juga melihat diri kita bagaimana. Pasal kalau kita nak duduk kat rumah dan menunggu adakah kita akan menjangkit ni, kita pun naik rasa cemas pasal kita fikir ni kena ke tak kena, tak berhabis-habisan. Kadang-kadang boleh naik radang juga kat naik rumah. Radang. Itu pasal tak keluar rumah. Saya ada soalan yang ini untuk Mufti daripada Cikgu Ros Zalina Rawi. Salam Tuan Mufti, saya pasti keputusan untuk menutup masjid dan keputusan-keputusan lain yang diambil MUIS bukan satu yang mudah. Boleh saya tahu proses yang dilalui sebelum keputusan ini diambil? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Tuan Mufti. Ini tadi Mufti ada menerangkan tapi mungkin dapat menerangkan sekali lagi. Terima kasih bagi yang bertanya. Saya kira soalan yang penting berkaitan dengan proses kerana kita mengambil tanggungjawab yang agak berat untuk membuat keputusan sedemikian. Pada awal rancangan ini saya dah sebutkan penutupan masjid tak boleh diambil dengan ringan sama sekali, dan kita pun tak ambilnya dengan ringan, bahkan dengan penuh kesedihan. Jadi prosesnya adalah proses yang menyeluruh, dalam erti kata ada perbincangan dan di peringkat fatwa bila masjid-masjid perlu ditutup dan juga solat jemaah dan Jumaat boleh ditiadakan. Itu sebagai satu prinsip agama, pendirian agama oleh mereka yang berada dalam jawatankuasa fatwa. Dan kemudian maklumat yang diterima adalah maklumat daripada Kementerian Kesihatan yang memaklumkan kes-kes positif dan kemudian tahap jangkitan di kalangan jemaah masjid atau mereka yang telah datang ke masjid. Jadi apabila kita gandingkan posisi agama tersebut dengan maklumat terkini, seperti yang tadi kita bincangkan juga, kerana kes jangkitan di kalangan mereka yang menghadiri majlis di seberang tambak di Masjid Seri Petaling, angkanya ramai, maka ini menimbulkan satu kekhawatiran yang kritikal, sama ada ia boleh menyebabkan penularan ataupun jangkitan yang lebih teruk di Singapura. Saya kira kita perlu melihat sama ada boleh berlaku ataupun terbentuk satu kluster jangkitan baru di Singapura dan di masjid. Dan itu sesuatu yang kita tidak inginkan sama sekali, kerana bila terbentuk satu kluster yang baru,
ini bermakna boleh berjangkit keluarga dan teman-teman, siapa saja yang kita pernah berinteraksi dengan mereka. Jadi atas dasar itu, dengan dipandukan dengan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam fatwa, maka penutupan masjid itu perlu dilanjutkan selama tempoh yang dinasihati oleh Kementerian Kesihatan, yang mana ia akan cut ataupun memutuskan proses jangkitan atau penularan untuk satu cycle. Saya ada sebuah lagi soalan yang saya rasa agak menarik. Liza Muhammad Sah, dia kata, dan ini mungkin anda berdua dapat menerangkan jawapannya. Dia kata, adakah masjid ditutup disebabkan darurat? Jika iya, kenapa belum diisytiharkan darurat keseluruhan Singapura? Adakah darurat di masjid ini boleh diterima walaupun sebuah negara itu belum mengisytiharkan darurat? Kenapa darurat saja di pihak masjid? Okey, ini sebagai macam langkah proaktif pendapat saya, kerana kita tak perlu menunggu di mana keadaan menjadi terlalu macam teruk sampai darurat di mana baru kita nak ambil langkah. Jadi ini sebagai langkah pencegahan so terjadi kita ambil langkah yang terdahulu. Di mana kalau terjadi di mana terjadi kelompok-kelompok di semua masjid kita, itu saya rasa lagi teruk. Tetapi kalau kita mengambil langkah yang mungkin yang baru diambil, saya rasa lebih penting kerana kita boleh membantu warga-warga kita di sini daripada mendapati jangkitan ataupun daripada kita melakukan exposure kepada penyakit ini. Jadi kalau kita boleh menghindarkan daripada ini terjadi, mungkin tak akan terjadinya kelompok. Itu lagi penting. Kalau kelompok itu dah terbanyak, kita pun khawatir yang selalu pergi ke masjid mungkin orang yang lebih warga emas, dan warga emas kita pun tahu banyak penyakit. Dan kita tahu pada masa sekarang warga-warga emas yang di negeri lain, bila mereka terkena virus ini, mereka akan menjadi lagi tenat. Dan kita tahu pun kalau tenat tu mungkin daripada segi kebolehan dia untuk mungkin sembuh pun berkurangan. Dan mereka mungkin mati akibat penyakit virus. Jadi kalau boleh kita nak menghalang daripada terjadi keadaan begini. Dan kalau dah banyak sangat kelompok-kelompok di Singapura, kita pun takut adakah kita punya hospital-hospital masih boleh menampungi dengan pesakit-pesakit yang begitu banyak. Ada yang mencadangkan kenapa tak solat kat stadium besar apa, kita boleh. Adakah ini penyesuaian yang baik? Apa mungkin Mufti nak menambah? Komen sikit. Buat masa ini, apa yang kita ingin elakkan adalah perhimpunan yang mana perhimpunan keagamaan dan bentuk perhimpunan tersebut seperti solat berjemaah. Kalau kita berkumpul di stadium pun kita perlu solat berjemaah. Sama juga berhimpun juga. Dan bila kita berhimpun untuk solat khususnya, pertama kita berada begitu rapat dengan jemaah yang lain. Yang kedua, buat masa ini masih lagi berleluasa kita bersalam-salaman, kadang kita berpeluk-pelukan dan sebagainya. Jadi norma-norma ini masih wujud, dan ini yang membolehkan jangkitan itu mudah berlaku sekiranya ada orang yang sakit. Itu yang kita nak elakkan. Saya kira kalau masa-masa depan, jika kita dah pandai menyesuaikan diri, sebagai contoh kita tidak bersalaman waktu penularan virus ini, kita bawa sejadah kita sendiri, kita ambil langkah-langkah pencegahan yang baik. Sekiranya perlu kepada penutupan satu masjid kerana dia menjadi satu kluster, kita boleh isolate. Ada mungkin huraian-huraian lain sebagai contoh, boleh kita salat di tempat lain kalau perlu sebagai contoh. Tetapi buat masa ini, masalah yang sama boleh berlaku di dalam masjid, boleh juga berlaku tak kira di mana kita pergi. Pasal saya pun pernah mendengar ada saranan, kenapa tak solat Jumaat bawah blok, kenapa tak solat di tempat-tempat lain. Tetapi masalahnya ada sama. Kerana mungkin ada jemaah yang telah terjangkit atau mungkin berjangkit dengan virus COVID-19, kemudian datang ke tempat-tempat tersebut. Ini yang kita ingin elakkan. Dan nasihat kita masa ini adalah bagi solat-solat sedemikian, kita boleh atau kita seharusnya solat di rumah. Kerana itu hadis Nabi SAW ataupun hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas, azannya disesuaikan, sallu fi buyutikum, salat kamu di dalam rumah kamu bila ada keadaan yang memerlukan. Dan pada masa ini saya kira kita boleh, bagi mereka yang ingin terus berjemaah, kita boleh berjemaah dengan keluarga, kita boleh berjemaah dengan keluarga, kita boleh juga berjemaah dengan mungkin kalau di tempat kerja beberapa teman-teman kerja, tapi mengambil langkah-langkah yang baik, itu masih boleh diteruskan. Tetapi keramaian secara
jumlah yang ramai, density itu yang kepadatan itu yang boleh menambahkan risiko. Itu yang perlu kita elakkan. Tadi Mufti katakan tentang azan bila masjid tutup ni kali ini azan tu masih dilaungkan atau Jadi 5 hari yang kita telah tutup, tujuan utamanya adalah untuk membersihkan masjid, disinfect. Maka tidak ada pegawai yang harus adalah waktu pembersihan. Itu telah dijalankan alhamdulillah. Jadi kali ini bila masjid dilanjutkan penutupan, kita menggalakkan semua masjid-masjid untuk melaungkan azan. Tetapi azan itu ditambah dengan lafaz yang diajarkan dalam hadis tersebut, yang mana maksudnya solatlah kamu di dalam rumah-rumah kamu. Jadi syiar agama itu akan dikekalkan untuk juga memberikan ketenangan dan ketenteraman kepada masyarakat Islam, bahawa masjid itu tak boleh digunakan hanya kerana ada masalah penularan, tetapi masjid masih ada dalam kehidupan kita dan kita solat di dalam rumah seperti yang diajarkan oleh sunnah Nabi SAW bila berlaku sesuatu situasi yang memerlukan demikian. Itu yang akan kita laksanakan. Dan juga insya-Allah pada setiap azan di radio pun dilaungkan ada satu message yang ringkas nasihat yang menerangkan tentang perlunya kita mengambil langkah-langkah dan juga solat di rumah insya-Allah. Saya rasa kita belum biasa lagi lah Mufti untuk melihat seluruh masjid di Singapura ini tutup. Saya ada soalan yang seterusnya daripada Puan Mariam Anwar. Katanya salam, if in the future the situation get worse, jika seterusnya di masa depan situasi ini semakin mendadak, adakah penutupan masjid akan dilanjutkan lagi dan will it be frequent occurrence until the situation gets better? Maksudnya adakah kita akan terus menerus menutup masjid atau penyesuaian bagaimana yang harus kita lakukan? Mungkin saya beri jawapan. Dari segi medical, saya rasa kalau perlu, mungkin keadaan kita menjadi lagi darurat, lagi banyak kelompok-kelompok terjadi. Kalau perlu, saya rasa mungkin kita lihat bukan saja masjid-masjid, mungkin sekolah-sekolah mungkin akan ditutup. Sebagaimana kita mendengar Minister Lawrence mengatakan, pada masa sekarang kita tak boleh menjamin adakah akan tutup sekolah, tutup tempat kerja, tetapi kita mesti bersiap di sampai satu masa kalau memang keadaannya memang terus lagi teruk, lagi darurat dan kelompok-kelompok ramai akan terjadi, banyak terjadi, mungkin kita perlu melakukan langkah-langkah yang mungkin kita namakan drastik kerana ini penting untuk kan membantu penduduk-penduduk di sini daripada dijangkiti virus ini. Mufti ingin menambah? Memang kita perlu bersedia secara mentally bahawa ada keadaan yang mungkin masih memerlukan kita untuk menutup masjid. Ini telah diterangkan seperti yang diterangkan keperluan bila keadaan menjadi lebih kritikal. Tetapi sekurang-kurangnya apa yang perlu kita lakukan adalah buat masa ini kita kata 14 hari, ini kita perlu mengambil peluang masa ini untuk mempersiapkan diri kita bila mana masjid dibuka. Kita perlu sama-sama satu masyarakat mengambil langkah-langkah yang baik, yang disyorkan. Jadi kita boleh menggunakan masjid dan balik kepada masjid yang dibuka dengan cara yang selamat dan cara yang bertanggungjawab. Ini dalam erti kata kita kalau memang tak sihat jangan ke masjid. Kemudian kita membawa sejadah kita masing-masing atau tempat kain ataupun sebagainya untuk tempat sujud kita agar kita tidak menyentuh kalau ada kuman COVID-19 daripada seseorang lain. Dan juga jangan bersalaman. Jadi langkah-langkah boleh diambil. Ini merupakan sumbangan kita. Bukan hanya untuk diri kita menjaga diri kita, tetapi menjaga jemaah lain dan juga supaya tidak berlaku penularan tersebut. Ini sesuatu yang saya kira kita dah tak ada pilihan. Saya ingin pandang ke hadapan sedikit. Kerana apa? Kita bukan saja aktiviti kita bukan saja di masjid lah. Kita ada majlis kahwin, malah Ramadan akan timbul nanti insya-Allah, dan kita ada bazar Ramadan. Bagaimana agaknya Ramadan kita nanti bila penularan ini masih berterusan hingga ke bulan itu?
kalau boleh kita nak adakan bazar lah. Kalau boleh. Kalau boleh, ya. Tapi susah nak dikatakan. Tapi saya rasa kalau kita mengikut apa yang dikatakan, iaitu dari segi density dengan duration dengan intensity. Di mana kan kalau kita nak pergi ke bazar, jangan sampai tempat tu terlalu sesak dengan orang. Pasal lebih sesak orang tu mungkin, kita tahu lebih ramai orang tu mungkin mudah dijangkiti. Seterusnya kalau kita nak membuat sesuatu perkara tu jangan mengambil macam masa terlalu lama di sana, pasal kalau boleh kita nak singkatkan masanya, jadi dari segi interaksi antara orang-orang tu pun berkurangan. Dan seterusnya dari segi intensity tu kita menambahkan jangan buat perkara banyak-banyak sekali lah dalam satu masa tu. Jadi kalau boleh tak berapa ramai orang yang kita akan berinteraksi bersama kita. Jadi kalau boleh, kalau mungkin harapan saya dan cikgu, saya berdoa jadi akan adakan bazar Ramadan, kan akan datang Ramadan kita dapat kerjakan solat tarawih dan seterusnya. Tetapi kita pada masa susah nak mengatakan adakah ini akan terjadi atau tidak. Tapi kalau kita melihat keadaan sekarang, kalau berterusan macam gini, kelompok-kelompok virus ni berlebihan lagi, bagaimana kita nak adakan perkara macam gini? Pasal di masa tu mungkin ramai orang akan sakit, mungkin orang yang nak buka kedai gerai nak berniaga pun mungkin kalau jatuh sakit macam mana. Jadi dari segi itu kalau kita melihat penting pada masa sekarang untuk kita mencegah. Pencegahan itu dari segi tanggungjawab setiap orang, personal hygiene, dan juga kalau boleh membuat apa kita makan social responsibility, di mana kalau sakit tu janganlah keluar rumah daripada doktor. Cakap tentang tanggungjawab ni, ini adalah tanggungjawab mufti kita kerana apa? Dia baru mengambil alih ni. Mengambil alih di zaman COVID. Adakah perkara ini sukar bagi mufti untuk memberitahu orang lain kerana apa ini adalah tanggungjawab anda zaman ini untuk memberitahu dan membuat keputusan? Memang apapun keputusan bagi masyarakat Islam kita, keputusan khusus dalam kita masa-masa yang bahagia mungkin mudah sikitlah. Tapi bagi suasana dalam cabaran dan kemudian tadi baru kita sebutkan tentang Ramadan, pastinya bukan saja isu berat untuk kita putuskan dan bincangkan dan putuskan, tetapi juga saya kira saya sangat prihatin dengan kekuatan rohani masyarakat kita. Saya sangat-sangat berharap walaupun kita menghadapi ujian dan cabaran ini, mereka tidak merasakan terlalu sedih dan lemah dalam menghadapi ujian ini. Kerana itu saya sering berusaha untuk memberi harapan semampu saya lah. Jadi ini satu yang agak berat, mungkin paling berat yang dihadapi secara jujurnya. Tapi alhamdulillah saya bersama teman-teman di Majlis Ugama Islam Singapura dengan pemimpin-pemimpin masjid, kita sama-sama berusaha. Ini bukan tanggungjawab saya seorang, bahkan dengan menteri bertanggungjawab bagi masyarakat Ahli Wali Islam Singapura juga, kita sama-sama memikirkan dan cuba memastikan masyarakat kita selamat. Itu merupakan salah satu daripada mungkin lumrah kehidupan. Cuma kita lihat sana sinilah sekarang ni. Saya sering baca berita bukan dari Singapura saja, tapi hampir semua news sources dan sebagainya semua membincangkan masalah COVID. Bukan sahaja dari segi keagamaan, tapi dari segi pekerjaan, dari segi ekonomi, banyak kesan-kesan yang lain. Dan saya kira sebagai contoh bagi Ramadan ini, walaupun saya pasti bahawa ada penyesuaian mesti dibuat, perlu dibuat. Sebagai contoh tarawih kita, kalau sekiranya masjid kita insya-Allah dapat terus menjalankan kegiatan, tarawih mungkin perlu diubah suai sedikit, dalam erti kata jangka masanya perlu diringkaskan. Tetapi apa yang menjadikan kita istimewa adalah kemampuan kita untuk adapt dengan cepat. Kerana agama tu dia banyak memberikan alternative pathways. Maksudnya adalah kalau kita tarawih kita singkat di masjid, tapi kita dapat tarawih walaupun 10 minit, balik rumah kita sambung, kita teruskan. Tak dapat tadarus di masjid, kita tadarus di rumah. Dan saya juga ingin mengingatkan masyarakat kita bahawa
kalau kita lihat COVID ini sebagai satu ujian dari Allah SWT, cabaran, bila mana kita masih teruskan amalan kita walaupun kata orang tak seperti biasa, tak seperti dahulu dan kita rasa mungkin tak selesa, tetapi kalau kita bersabar, pahalanya berganda. Pahalanya berganda. Jadi kita maksud saya adalah kita harus berfikiran positif dalam arti kata kalau tertutup satu pintu atau satu ruang, tetapi pintu yang lain, pintu rahmat Allah yang lain terbuka. Jadi kita perlu pandai cari. Jadi kalau kita menghadapi ujian ni, kita rasa berat, kita rasa sedih, tapi dengan kesabaran itu akan membawa kebaikan yang banyak. Dan kalau katakan kita tak dapat luangkan masa lebih di masjid, kita luangkan masa di rumah, tapi meneruskan amal-amal yang baik. Jadi ada alternatif yang lain. InsyaAllah kita Pejabat Mufti akan terus memberikan mesej demikian. Kerana saya sangat-sangat berharap bahawa masyarakat Islam kita terus kekal positif dan mempunyai daya tahan yang tinggi, yang berterusan. Mereka tidak merasa dilemahkan dengan isu ini. Dan kalau kita terus kekal cekalkan hati kita untuk mengatasi dengan ketabahan, saya yakin akhirnya Allah SWT akan memberikan bantuan untuk kita atasi ujian ini dengan baik dan jaya, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Baik, kita akan berhenti sebentar kerana selepas ini saya nak tanyakan kepada Mufti dan juga doktor kita rancangan masa depan, bagaimana keadaan hidup kita, penyesuaian yang harus kita lakukan, dan penyesuaian yang bagaimana harus kita lakukan dari segi ibadah kita dan juga kehidupan kita jika ia diteruskan penutupan ini dan penularan sentiasa berlaku. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Let's keep calm. Don't spread falsehoods, but instead spread peace. You got extra, you help those who are your neighbours around you, regardless of their ethnic backgrounds. Avoid hoarding unnecessarily. Umar ibn Abdullah reported that the Prophet ﷺ said, "No one hoards, but those who are in error." So technically, one of the reasons as to why hoarding is prohibited in that sense is because it will affect other people. What happens when somebody who wants to buy it, who needs it, but they cannot have access to that? So that can actually cause harm to other people. Buy only what you need, take only what you need, and always be considerate of other people. Show our appreciation and pray for them, to our frontliners, especially they are fighting, they are doing the frontliners thing. May Allah protect us all, insyaAllah. I assure our unity and strength and love as one people, as Muslim. Prophet Muhammad SAW taught us that actually we should show mercy, we should show care for others. As much as we want to take care of ourselves, we should also care for everyone, regardless of ethnicity, regardless of religious background. At the end of the day, we are going through this as one people. Oleh kerana keadaan kita dah macam ni, maksudnya I'm trying to get people to understand what is the new normal. Dan kita doakan kepada mereka-mereka pegawai-pegawai yang berada di hadapan, kita doakan agar Allah SWT memberikan ketabahan ke dalam diri mereka dan juga dalam kesabaran dalam diri mereka untuk mengharungi cabaran yang ada sekarang ini. We appreciate your selfless efforts and contribution. Do take care of yourself during this difficult time. You are important. I believe your kindness, your sincere caring, and your braveness will help us get through this hard moment. Thank you for your service and support. May Allah bless you. Amin. Salute our frontline heroes. Thank you. Baik, selamat kembali. Kita dari tadi kita berbualkan tentang penutupan masjid yang dilanjutkan, solat Jumaat yang tidak akan diadakan pada 20 Mac nanti, dan Mufti juga sudah menerangkan bagaimana keadaan kita jika kita tidak dapat solat 3 Jumaat dan sebagainya. Jadi jika anda baru saja bersama kita, nanti setelah selesai live ini, rewindlah kembali kepada saat itu kerana banyak sangat yang sudah kita bincangkan. Untuk penghujung rancangan ini, saya rasa macam kita dah nak kena biasakan dirilah dengan keadaan kita yang macam ni kat Singapura, dengan penutupan masjid dan sebagainya. Dan jika kita nak membiasakan diri, apa agaknya masa depan kita, bagaimana masa depan ibadah kita yang boleh Mufti dan juga doktor nasihatkan kita agar kita dapat hidup secara normal mungkin dalam suasana yang macam ni lah.
mungkin saya beri diri saya sebagai misalan sekarang saya di rumah tiap-tiap hari, pertama sekali bangun tidur sudah macam sudah bersiap-siap semua, ambil suhu badan, temperature taking ni jadi macam normal bagi saya. Dan balik rumah pun sama juga, ambil temperature lagi dan kita tengok macam ada demam ke tak ada demam. Dan antara keluarga saya, kita akan bertanya sihat ke tak sihat, ada batuk ke tak batuk ke, ada masalah apa-apa. Jadi ini dari segi itu, ini penting kan, kita memupukkan mungkin antara diri kita dengan mungkin ahli keluarga dan mungkin rakan-rakan kita, di mana kita membuat kegiatan di mana kita mengambil berat untuk kesihatan kita sebagai satu kerja harian untuk diri kita. Seterusnya, apa yang saya rasa penting sebagai norma pada masa depan adalah kita mesti mungkin membuat apa dinamakan social distancing, di mana kita pun berubah cara kita bekerja, di mana kita mungkin menjauhkan diri kita daripada bila kita sudah sakit, dan juga untuk mengadakan keadaan di mana kalau kita mungkin dalam bekerja dalam pasukan itu kita memisahkan. Jadi kalau macam perlu siapa sakit masih boleh meneruskan kerja-kerja kita. Seterusnya saya rasa juga penting untuk kita memberi peringatan dan perangsang untuk semua orang di keliling kita, di mana kita memberi perangsang dari segi memang keadaan sekarang berat, kita tak berapa lama ini akan berterusan, ada orang mungkin kerja pun terganggu, tak boleh kerja dan sebagainya. Jadi penting untuk memberi perangsang dan memberi sokongan, jadi mereka lebih boleh menambah bertabahkan hati untuk menempuhi keadaan yang ditempuhi sekarang, dan juga untuk jangka yang lagi panjang. Kalau pasal kita melihat tak tahu ini 1 bulan lagi ke, 3 bulan lagi ke, 1 tahun lagi tu kita pun tak pasti. Jadi dengan bersama-sama kita mungkin memberi sokongan dan juga memberi perangsang untuk semua orang, mungkin kita dapat menempuh dengan lebih senang insya-Allah. Baik. Mufti silakan. Ya, saya sebelum berlaku COVID ini pun, satu amalan yang biasa saya dan keluarga biasa buat adalah memang kita sering ada hand sanitizer dalam kereta. Kita biasa kalau ke tempat lain kita selalu gunakan. Kemudian kalau kita ada sakit flu, kita tak akan bersalaman. In fact, kalau kat kerja pun saya datang, saya kata tak usah salam hari ni sebab ada flu. Jadi kita tak nak berjangkit. Biasanya orang fahamlah, mereka faham. Tapi mesej utamanya adalah sebagai seorang Muslim itu tanggungjawab, perasaan tanggungjawab kita untuk jangan membawakan bahkan bukan kesakitan pun, kesusahan pada orang lain. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita perlu memudahkan orang lain, kita jangan membebankan orang lain, apatah lagi kalau kita boleh membawa kepada kejangkitan dan sebagainya. Dan saya teringat sepotong hadis yang saya kira sangat-sangat efektif untuk merumuskan tanggungjawab kita. Ini ada seorang mungkin pendengar pernah ataupun yang mengikuti rancangan ini pernah mendengarnya. Seorang sahabat Nabi SAW, dia datang dengan untanya. Kemudian dia tanya kepada Nabi SAW, pasal dia rasa saya orang yang beriman, saya kuat tawakal kepada Allah. Perlu ikat tak? Dia kata. Adakah saya perlu ikat dan saya bertawakal, atau saya boleh lepaskan dan bertawakal? Jadi Nabi SAW, ini Nabi yang mengajar, dia kata, Nabi SAW menjawab, ikatlah unta itu, wa tawakkal ala Allah, dan kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Maksudnya adalah kamu perlu mengambil langkah-langkah al-akhdhu bil asbab. Maknanya langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah kebersihan, apatah lagi kita dah tahu medically perlu buat sekian-sekian di masjid, baru kita bertawakal kepada Allah. Itu norma barunya. Maknanya tidak boleh hanya kita kata, oh saya datang masjid tak payah buat apa-apa. Itu tanggapan yang salah, kerana hakikatnya boleh berlaku penularan sedemikian. Dan kalau saya nak kiaskan, saya rasa kita boleh gambarkan unta yang Nabi suruh ikat tu seolah-olah itu virusnya. Ikat virus tu, jangan sampai dia merebak ke orang lain. Ikat dengan cara kita ambil langkah-langkah yang menyukarkan jangkitan. Sebagai contoh, kita tak bersalaman kerana waktu ini. Kemudian kita meletakkan tempat sujud kita, jadi ada lapisan dan kemudian kalau kita sakit kita tak ke masjid. Itu seolah-olah kita mengikat virus itu daripada berjangkit. Kemudian kita bertawakal kepada Allah sebagai satu masyarakat. Bertawakal dalam erti kata kita mengharapkan agar Allah setelah kita berusaha ini memberikan balasan ataupun jalan keluar yang baik dalam menghadapi isu ini, insya-Allah. InsyaAllah. Usaha sebelum tawakal. Betul tak? Betul. Saya rasa kalau kita nak
mungkin menutup tirai rancangan ini, saya nak mintalah ramai-ramai kita doakanlah mereka yang sedang membantu masyarakat, semua pemimpin, para petugas, bukan saja di masjid, di mana saja yang sedang berusaha, kita doakan mereka agar mereka juga cekal menjalankan tanggungjawab mereka. Tapi sebelum saya nak habiskan rancangan ini, boleh tak saya minta Mufti doakan untuk kita? Ramai-ramai kita aminkan sesiapa saja yang menonton live ni, bukan saja di Singapura, kerana kita rancangan ini boleh ditonton oleh orang ramai di mana saja mereka berada. Mungkin Cik Sujimi atau doktor nak berdoa. Oh, saya rasa orang yang paling sesuai Mufti lah. Saya lebih afdal. Kita minta Mufti. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imata fi ad-din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa daraki asy-syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma ihfazna bihifzik واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يضام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kami di depan keagungan dan kehebatanmu ya Allah. Dengan penuh rasa rendah diri kami di hadapan keagungan-Mu, ya Allah. Kami mengharapkan rahmat dan pengampunan-Mu. Kami mengharapkan bantuan dan segala huraian dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami seluruh masyarakat untuk menghadapi cabaran dan ujian yang Engkau berikan ke atas kami, ya Allah. Bekalkanlah kami dengan kesabaran. Bekalkanlah kami dengan ketabahan. Bekalkanlah kami dengan semangat melakukan kebaikan yang berterusan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala kelemahan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala keterlanjuran kami, ya Allah. Ampunkanlah segala kesilapan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami jalan yang keluar yang baik, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertanggungjawab, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang menjalankan segala perintah-Mu dengan cara yang Engkau redai, ya Allah. Bantulah kami sekalian menghadapi cabaran dan ujian ini dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Engkau mengamanahkan kami untuk menjaga rumah-rumah-Mu, ya Allah. Engkau mengamanahkan kami untuk menjaga agama-Mu, ya Allah. Kami berusaha sedaya upaya, ya Allah, dengan apa yang kami tahu, ya Allah. Dengan apa yang kami rasakan perlu, ya Allah. Sekiranya silap, maka Engkau ampunkanlah kami, ya Allah. Sekiranya silap, maka Engkau ampunkanlah kami, ya Allah. Perhatikanlah niat kami hanya untuk membawa kebaikan bagi umat-Mu, ya Allah. Niat kami untuk membawa kebaikan dan memelihara umat manusia, ya Allah. Maka bantulah kami dalam segala urusan kami, ya Allah. Berilah kami taufik dan hidayah-Mu dan kekuatan untuk melaksanakan segala perintah-Mu dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Janganlah Engkau membebankan kami dengan sesuatu yang tidak dapat kami bawa dan kami amalkan, ya Allah. Dengan sesuatu yang tidak dapat kami laksanakan dengan baik, ya Allah. Ampunkanlah kami, ampunkanlah seluruh umat Islam ini, ya Allah. Dan ampunkanlah seluruh umat manusia di atas kesilapan dan keterlanjuran dan dosa dan kesilapan kami, ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mufti. Terima kasih doktor, dan saya juga diberitahu ramai yang mendoakan Mufti, dan semoga anda di komen tu, semoga anda dapat menjalankan tugas anda dan rakan-rakan seperti doktor dan yang lain dengan baik, dan ramai-ramailah kita satu hati. Okey, jangan kita berpecah dalam perkara ini.
kita harus cubalah menyesuaikan diri. Bukan mudah, tapi kita harus cuba sebagai langkah sementara untuk menghalang penularan COVID-19 ini. Terima kasih kerana menonton dan like dan share. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Mari beli.